So kita sudah tahu tarikh-tarikh penting untuk pilihan raya negeri. So hari penamaan calon adalah 29 Julai dan hari mengundi adalah 12 hari bulan Ogos. Dan ini akan berjalan serentak di semua 6 negeri dan tempoh kempen adalah seperti mana pilihan raya umumnya lepas, 2 minggu. Ya, 2 minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali bersama dengan saya Khairi Jamaluddin. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua. Please hit the subscribe button dan jangan lupa untuk subscribe dan give us a like. Pertama ni Syaril, saya nak tanya sebagai seorang yang pernah bertanding dalam pilihan raya, Syaril rasa 2 minggu ini adalah tempoh kempen yang cukup ataupun tidak? Bergantung pada bila kita dimaklumkan kita bertanding kat kursi tu. Ya. Macam kedua-dua KJ dan saya amat-amat last minute. Jadi dah tentu kita harap dapat lebih banyak masa, terutamanya bila kedua-dua kita kalah dengan margin yang tipis. But you know, itu jawapan dari segi sudut pandang kita. Saya fikir 2 minggu tempoh yang secara generalnya sesuai, kerana kita tahu betapa disruptifnya kempen kepada kehidupan masyarakat setempat. 2 minggu itu banyak, bukanlah mengganggu, tapi disrupt lah benda yang biasa dan lazim berlaku dalam kawasan itu ataupun dalam seluruh negeri. Kalau PRN akan berbeza ataupun terkacau sedikit. Jadi jangan terlalu lama tempoh kempen itu. Kalau tak silap saya, di Amerika Syarikat, kalau kita campur pusingan primary sampailah ke pilihan raya umum, general election, saya rasa tempoh dia hampir setahun. Dia akan mula pada bulan Januari dan undian mereka kalau tak silap saya bulan November. Saya rasa itu agak lama lah, terlalu lama. Ya. Tapi kadang-kadang saya nampak 2 minggu ni, saya ambil contoh saya di Sungai Buloh lah, macam Syaril kata, saya dihantar 3 hari sebelum hari penamaan calon. Dan saya berpandangan kalau mungkin saya ada seminggu lagi, mungkin keputusan tu boleh lebih memihak kepada saya. Mungkin 2 hingga 3 minggu adalah sweet spot lah. Kalau lebih daripada 3 minggu saya rasa terlalu lama. Dan macam Syaril kata, mengganggu kehidupan harian rakyat dan sebagainya. Dan kalau terlalu singkat pun, dulu saya berpandangan tidak lebih daripada 10 hari. Tapi dengan pengalaman di Sungai Buloh ni, sebab ramai pengundi di kawasan bandar, saya rasa at least 2 weeks lah. At least 2 weeks. Dan cara kempen dalam sistem kita mungkin berbeza dengan Amerika Syarikat. Ours 2 minggu tu very intense. Ada bendera, ada banyak program yang berlaku secara fizikal, bukan TV advertising macam ada dekat US kan. It's a different. 2 minggu tu serious campaign lah. Serious intensity. Okey, ada beberapa perkembangan lain, Syaril, sempena dengan pilihan raya negeri ni yang mungkin kita nak sentuh sepintas lalu. Pertamanya, penglibatan ataupun keputusan daripada beberapa parti, contoh parti-parti komponen daripada Barisan Nasional, MCA dan MIC yang telah buat keputusan untuk tidak bertanding. Syaril, saya berpandangan bahawa ini adalah pertamanya isyarat bahawa MCA dan MIC mungkin tahu mereka tidak akan diberi kerusi ataupun akan diberi kerusi yang confirm kalah. Ataupun mereka diketepikan, rasa sideline disebabkan sekarang ini Barisan Nasional ataupun UMNO mempunyai rakan strategik dalam bentuk PKR, dalam bentuk DAP yang mungkin tarikan mereka di kalangan pengundi-pengundi bukan Melayu buat masa ni lebih hebat daripada MCA dan MIC. Saya berpandangan daripada semua potensi sebab yang KJ gariskan, saya rasa yang paling kuat adalah sebab terakhir. Faktor terakhir, iaitu merasakan bahawa dipinggirkan. Kerana kalau KJ kata mereka risau hanya akan diberi kerusi yang susah nak menang, tak juga KJ. Sebab kalau diberikan kerusi yang selama ini dimenangi oleh Pakatan Harapan, betul lah. then actually it's an easy seat for them kan. Takkan nak hantar dia orang bertanding kat kawasan PAS. Exactly. So kalau MCA contohnya dapat kursi, dia akan dapat kursi yang dalam kawasan yang selama ini kuat PH ataupun kuat DAP. So if they were going to get seats, those were the seats. Tapi mungkin dia risau dia hanya akan dapat 1 ataupun 2. Mungkin. So nak stay face, dia kata tak payah langsung. Ya. Mungkin, tapi maknanya
itulah sebabnya dan bukannya sebab dia takut menang. Okay. Dia takut tak menang. Ya. Dia lebih kepada faktor-faktor dipinggirkan itu, dan saya rasa KJ pun dengar pelbagai perkara yang berlaku dari segi layanan terhadap MCA dan MIC. Ya. Termasuklah dilihat bahawa BN ataupun UMNO lebih gemar bersama dengan DAP. Ya. Perbincangan dan sebagainya lebih dengan DAP dan tidak sangat dengan MCA. So saya nak tanya follow up question, just nak develop pandangan Syaril tersebut. Syaril rasa adakah ini the end of Barisan Nasional? I think it's possible, Because UMNO nampak shock dengan DAP, dengan PKR, at least kepimpinan UMNO lah. Sebab dia nampak dengan DAP ni boleh menang kawasan bukan Melayu, di mana MCA dan MIC memang susah. So this is the time kita dump girlfriend lama, MIC dengan MCA, dan kita new alignment. I think it's possible, tetapi UMNO leadership being very shrewd, they will force MCA and MIC's hand untuk sendiri dilihat MCA MIC yang nak keluar. Jadi itu, kalau saya nak speculate, itu spekulasi saya lah. Dia push MCA and MIC pada satu keadaan mereka tak ada pilihan. Seperti macam mana muda mungkin. PH push muda to a point where tak ada face dah, tak ada muka. Muda sendiri keluar lah. Dan bila muda sendiri keluar, dia akan nampak macam muda yang tamak, muda yang gelojoh. MCA MIC, you trust me, if they go out, that's the first narrative yang UMNO akan mainkan. In fact, KJ, I don't know if you heard about this, even rundingan kerusi diubah tarikhnya, tak bagi tahu MCA and MIC. Okay, itu insider info that's one saya thing tahu. I heard. So disclaimer, ini yang saya dengar, sama ada benar atau tidak. Tetapi yang saya dengar, tarikh rundingan kerusi itu dipindahkan dengan Sekretariat Kerajaan Perpaduan ni lah kan. And MCA and MIC leadership, so MCA's leadership was not involved. So mungkin the beginning of the end for Barisan Nasional, possibly. Tapi Syaril sedar ataupun tidak, mungkin pendengar saya pasti ramai yang tak tahu, tapi dalam perlembagaan Barisan Nasional, satu parti satu undi tau. Dan ada empat komponen parti dalam Barisan Nasional: UMNO, MCA, MIC dan PBRS. Parti daripada Sabah bawah Tan Sri Joseph Kurup. So kalau tiga decide, contoh, bukan saya nak nakal, hypothetical contoh, MCA, MIC dengan PBRS buat keputusan, dia boleh tendang UMNO keluar. Bukan konsensus, majority. Dia memang dalam ideal dia konsensus. Tapi kalau tak silap saya, atas soal dasar, majority satu parti satu undi. So mungkin dalam senario yang saya kata tadi, it's not MCA dan MIC yang kena tendang keluar. UMNO yang kena tendang keluar. Possible, tapi saya fikir UMNO pun kalau dia, for them, if they think BN is over, mungkin UMNO akan masuk Pakatan Harapan lah. Mungkin, ataupun they are too smart for that lah. Dia will menjenamakan semula Pakatan something else. So tapi KJ, sebelum tamat isu ni, I think MCA dan MIC tak bertanding ni membuka laluan kepada kerusi-kerusi selamat Pakatan Harapan diberikan kepada UMNO. Contoh, kita tahu, kalau benarlah kita punya agakkan ataupun forecast kita, ramalan kita bahawa akan ada kerusi-kerusi yang PH menang sekarang, yang DAP pegang ke, yang PKR pegang, yang dia akan berikan kepada Barisan Nasional. Kalau sekarang MCA MIC tak bertanding, Barisan Nasional tu dah tentu UMNO. So there will be certain safe seats yang diberikan kepada UMNO. That's possibly what will happen. Kenapa? Sebab kalau kita ikut prinsip penyandang, incumbency, MCA dengan MIC tak ada pun kursi. Ataupun UMNO tak ada pun kerusi dalam kawasan itu, contohnya. Saya punya pandangan ialah macam saya pernah cakap 2-3 episod lepas, Pakatan Harapan akan terpaksa bagi kerusi dia kepada Barisan Nasional. Kalau tidak, besok waktu PRN Johor dan Melaka, UMNO pun timbal tak akan balas bagi lah. kerusi. So atas sebab itu mungkin ada 1-2 kerusi safe seats yang sebelum ini nak diberikan kepada MCA, because these safe seats are usually non-Malay seats. Kali ini UMNO lah dapat untungnya. Ataupun kursi Melayu, Sungai Kandis sebagai contoh. Satu ketua bahagian Kota Raja, UMNO. Sungai Kandis adalah DUN di bawah Parlimen Kota Raja. Kota Raja, UMNO ketua bahagian dia adalah seorang menteri sekarang ni. Datuk Seri Tengku Zafrul. Tapi tak, KJ, on that particular note, I think kalau benar DAP misalnya akan bagi kerusi selamat mereka kepada UMNO, dia perlukan letakkan muka-muka, wajah-wajah yang boleh menggambarkan ini adalah multiracial face of UMNO. Dengan ketiadaan orang macam KJ. So, macam Zafrul lah. Orang macam Hisham, macam sesiapa lagi yang telah ditendang keluar,
Zafrul stands out as somebody. So I think kalau DAP nak bagi ataupun Yeah, I mean, they heard it here first. give Kita it, yang promote Zafrul untuk jadi give it to calon. Ya. Okay. Ada dua lagi isu tentang PRN ni sebelum kita go for break, Syaril. Yang pertamanya adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Dia minta supaya penyokong bosku sokong calon-calon kerajaan perpaduan ni. Ya, nampak begitu direct dia address penyokong-penyokong bosku. Sedangkan kalau kita nak fikir, penyokong bosku adalah ahli UMNO. Tak semua, but yalah, it's macam tu kan. Jadi agak janggal bagi seorang Presiden UMNO bercakap direct kepada satu kelompok yang sebenarnya subset kepada ahli yang dia lead. So that for me was a bit odd, dan mungkin satu pengiktirafan bahawa kedudukan Presiden di mata penyokong-penyokong bosku mungkin ada sedikit terkesan. Oh, bukan sedikit, Syaril. Kalau kita tengok kepada media sosial, akaun-akaun yang selama ni dikenali sebagai akaun penyokong tegar bosku, memang direct sebut bahawa sekiranya bosku tidak diberikan pengampunan, mereka bukan saja tak akan keluar, tapi mungkin akan mengundi PN. Saya rasa Presiden respon kepada itu. Ya. Jadi kita lihat apa yang akan berlaku. Cuma bagi saya, you reap what you sow. Disebabkan ada kelompok kepimpinan UMNO, termasuk Presiden sendiri, yang right on this issue bosku ni sebelum ini. And when you can't deliver, you reap what you sow lah. Nak tukar AG semua. So dia buat macam tu sebelum PRU, sebelum dia jadi DPM. Bila jadi DPM, then he couldn't in the eyes of di mata penyokong-penyokong bosku, couldn't deliver. So basically yalah, sekarang ni dia kena handle. And last kali, Syaril, ini berbalik kepada Tun Dr. Mahathir. Komen Syaril berkenaan dengan pertemuan antara Tun Dr. Mahathir dengan Tan Sri Mahyudin. Kita kena letakkan pertemuan ni dalam konteks yang sebenar untuk pendengar. Ini pertemuan kali pertama saya rasa semenjak apa yang berlaku yang dikenali sebagai langkah Sheraton, dan tanggapan oleh Tun Mahathir dan juga penyokong-penyokong Tun Mahathir bahawa berlaku pengkhianatan di pihak Tan Sri Mahyudin. PMX Datuk Seri Anwar telah sebut bahawa beliau tidak terkejut dan kelompok itu tetap akan bersekongkol untuk mempertahankan cara mereka. Jadi kita bertanggungjawab untuk menyelamatkan negara tercinta. Itu respons PMX terhadap perjumpaan pertemuan antara Tan Sri Mahyudin dan Tun Mahathir. Syaril rasa pertemuan ni akan ada game changer effect untuk PRN ni? Not really lah. Melainkan mungkin dari segi, walaupun pejuang sekarang ni pun dipimpin oleh orang lain kan, tapi dalam konteks PRN lah mungkin ada sedikit kalau agihan kerusi dan sebagainya antara PN dan pejuang. Tapi dari segi tarikan Tun Mahathir di pentas ceramah dan sebagainya, saya fikir pengaruh dia dalam konteks itu dah diminished. So I think it's more symbolic and also agihan kerusi lah, if anything. Okay. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua. Please hit the subscribe button dan jangan lupa untuk subscribe dan give us a like.